Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung sedikit lagi nota minggu lepas, 2 minggu lepas iaitu perbincangan berkait dengan ayat 115 surah An-Nisa itu. Yang mana dalam sesi pertama perbincangan ayat ini kita berhenti pada poin yang ke-19. Jadi malam ni sambung poin yang ke-20, iaitu huraian ayat wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikuti jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ni seperti mana yang saya sebut dalam perbincangan awal, perbincangan pertama, yang kita nak fokuskan di sini adalah jalan orang-orang yang beriman. Sesiapa yang menentang Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman. Jadi jalan orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di situ saya kemukakan kenapa para mufassirin mengatakan maksud jalan orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa begitu? Jadi kalau kita kumpulkan pandangan ulama tu, boleh kita simpulkan 25 perkara. 26 lah, 26 Jadi pada malam ni saya nak sambung poin yang ke-20 tu. Jadi perbincangan ayat ni sebenarnya dan fokus kita ni adalah sesiapa yang derhaka kepada Rasulullah dan ikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Ahli tafsir kata jalan orang beriman tu maknanya para sahabat. Kenapa dimaksudkan di situ sahabat? Dan kenapa para mufassirin, ulama-ulama Islam mengatakan maksudnya sahabat? Apa kelebihan yang ada pada sahabat itu? Dari sudut mana tu ulama hampir sepakatlah kata ini maknanya sahabat. Di situlah perbincangan kita. Baik, cuba tengok nota yang ke-20 muka surat 3 tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada waktu haji wida'. Kita boleh baca dua, haji wida' boleh, haji wada' pun boleh. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur sanad beberapa orang sahabat. Jadi ulama melihat bahawa daripada mana kita boleh ambil ayat itu, ayat 115 tu, ayat 115 dalam yang menjadi topik perbincangan kita ni, surah An-Nisa ayat 115 ini. Kalau kita lihat hadis ini, para ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman itu adalah sahabat. Salah satunya hadis ini lah. Jadi hadis ini seolah dia menghuraikan maksud ayat itu. Baik. Hadis yang mulia ini meskipun zahirnya bersifat umum tentang perintah tabligh dan dakwah, akan tetapi para sahabatlah yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertabligh dan berdakwah. Sebagai contoh bagi umat ini,
dan agar diikuti oleh mereka bagaimana pendekatan bertabligh dan berdakwah yang benar di dalam menyampaikan yang hak. Oleh kerana itu, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang tinggi kepada kita. Di sini saya senarakan beberapa pandangan ulama, apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada hadis ini. Yang pertamanya, sesungguhnya dakwah mereka adalah hak dan harus di bawah bimbingan Nabi SAW. Daripada hadis ini, ulama buat kesimpulan sesungguhnya dakwah para sahabat adalah hak dan lurus di bawah bimbingan Nabi. Maknanya dialah yang paling layak dengan maksud ayat orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang beriman. B. Sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW. Jika tidak demikian, sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan meletakkan amanah tablighur risalah kepada generasi mereka. Banyak sebenarnya ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah menggambarkan bahawa kedudukan sahabat itu adalah penerus kepada gerakan tauhid yang dimulai oleh Rasulullah SAW. Ini saya sebut ni secara ringkas. C. Sesungguhnya para sahabat kaum yang benar. Mereka itu maknanya sahabat lah. Kaum yang benar. Lawan kepada dusta. Yang amanah. Lawan kepada khianat. Sesungguhnya mereka kaum yang benar. Benar itu lawan kepada dusta. Yang amanah. Amanah itu lawan kepada khianat. Bahawa mereka, yakni sahabat, telah dita'dil. Apa maksud ta'dil? Dinyatakan bersifat adalah, iaitu thiqah, terpercaya, dan dhab, yakni teliti dalam buat keputusan. Jadi mereka telah ditakdilkan oleh Rabb mereka, oleh Tuhan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh Nabi mereka. Jadi yang mengatakan sahabat ni adil, sahabat ni amanah, sahabat ni tidak khianat, sahabat tegak di atas kebenaran, siapa kata? Allah dan Rasul. Berdasar pada ayat Quran. Jadi kalau nak tahu ni, hadirat kena baca kitab sahabat dari perspektif Quran. Maknanya bincang tentang sahabat melalui ayat Quran. Ni boleh kita kata tafsir maudhu'i lah. Kita ambil tafsir, topik dia bicara tentang sahabat. Semua ayat berkaitan dengan sahabat dibincang dalam sebuah kitab. Kalau baca tu boleh nampak lah. C. Tak habis lagi tadi. Oleh kerana itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' bahawa tidak perlu diperiksa dan dianalisa lagi kepribadian para sahabat. Keadilan dan kethiqahan mereka tidak perlu diragukan lagi. Allahumma, kecuali oleh kaum Syiah dan Rafidah dari cucu cici Abdullah bin Sabah si Yahudi, anak perempuan hitam, dan orang-orang mereka yang dahulu dan sekarang. D. Sesungguhnya wajib bagi kita kaum muslimin mengikuti cara dakwah para sahabat, bagaimana dan apa yang mereka dakwahkan, dan seterusnya. Jadi kalau kita nak berdakwah, wajib buat kajian tentang cara berdakwah para sahabat. Sebab Nabi telah perturunkan ilmu wahyu kepada mereka. Karena Nabi telah perturunkan ilmu wahyu kepada para sahabat. Itu poin yang ke-20. Baik, yang ke-21. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nescaya tidak akan mencapai darjat mereka satu mud pun atau setengah mud. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menggambarkan iman sahabat tinggi, kesan daripada iman yang begitu tinggi kalau dia derma secupuk saja. Lebih berat lagi daripada kita derma segunung emas itu. Nabi kata, ni riwayat ni dari Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Ya. Itu lain. Dia Abdullah bin Ubay ni, dia duduk di Madinah, dia ni ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia ketua munafik, tapi anak dia sahabat. Jangan main-main. Sebab itulah ulama kata Nabi ni dia tindakan sebagai wahyu. Dia tak bunuh Abdullah bin Ubay walaupun sahabat minta beberapa kali. Sebab Nabi mengharapkan, sebab dia begini. Molek juga tanya gitu tak? Ni soalannya bunyi gini. Ada sahabat kita tanya soalannya panjang gitu tak? Biarlah kita sebut sikitlah. Ni ada sahabat kita tanya,
Abdullah bin Ubay dengan Ibnu Sahabak ni orang tula ke? Tak. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah ketua munafikin. Pengikut dia sampai 400 orang lebih disebut dalam sirah. Dan sahabat khususnya Sayyidina Umar beberapa kali minta nak pancung leher dia. Sebab jelas dia ni munafik. Tapi Nabi tak, Nabi kata biar. Sebab apa? Sebab Nabi mengharapkan manusia, sebab dia, popok dia ni duduk sah depan. Abdullah bin Ubay duduk sah depan semaya. Nabi jadi imam. Nabi baca khutbah dia duduk depan. Dia duduk dengar semua tu tazkirah Nabi. Tapi nasib dia tak baik. Dia tak berubah. Anak dia berubah. Anak dia sahabat. Anak dia sahabat. Sebab tu Nabi bila mati Abdullah bin Ubay ni, Nabi tak benar caci Abdullah bin Ubay. Walaupun tidak disembahyangkan, tapi Nabi pergi tengok ziarah jenazah dia. Nak apa? Nak ra'i anak dia. Anak dia sahabat yang bagus. Bahkan dalam setengah riwayat kata Nabi buikan selimut dia untuk pengkebumian tu. Ada disebut. Setengah ulama pertikalah hadis tu. Tapi kukuk mana pun, anda tengok dalam beberapa komentar daripada ulama, itulah salah satu hikmat Nabi. Dan bukan dia seorang, puak-puak munafik lain ada anak dia lepas tu jadi Islam, walaupun ayah dia tidak. Maknanya daripada sulbi orang tidak Islam yang hadirat, dia bukan satu mustahil anak dia jadi pejuang Islam. Bukan Islam biasa, pejuang mujahidin, perang fi sabilillah anak dia. Anda tak ingat boleh rujuk semula anak dia nama apa. Tapi kalau kita baca kan, kita nampaklah kita kena mengharapkan kebaikan daripada manusia ni. Itulah. Baik, adapun Ibnu Sahabak tadi, Ibnu Sahabak ni nama dia sama ada kita sebut Ibnu Sabak ataupun Ibnu Sauda, sama saja. Itu merujuk pada seorang pribadi. Dia ni adalah pengasas ajaran Syiah Rafidah. Syiah Ghulat. Dulu dia panggil Syiah Ghulat. Dia yang mula-mula mengajarkan Sayyidina Ali ni jelmaan Tuhan. Sudah meresak masuk Allah dalam Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali tidak mati. Masyarakat boleh percaya, tapi bukan masyarakat Madinah, masyarakat di kawasan di Iraq, di Mesir, di Basrah, di kawasan-kawasan jauh daripada Madinah. Kemudian dia banyaklah ajaran Syiah, 10 ajaran Syiah. Orang panggil ajaran-ajaran yang menjadi tonggak ajaran Syiah, dialah misalnya Raja'ah, kebangkitan sebelum kiamat berlaku untuk merjam Aisyah isteri Nabi sebab berzina dengan 2 orang sahabat. Itu dia lah. Itu Ibnu Sabak. Dan Sayyidina Ali pernah nak bakar dia, tapi dia sempat lari. Dan ada puak-puak dia yang sempat dibakar oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku bakar kamu ni sebab aku ni Tuhan. Kan Tuhan boleh bakar makhluk ni, orang lain tak boleh. Dia lari. Dia ni. Dan dia ni dalam biodata dia, kalau kita baca dalam sejarah, dia ni seorang Yahudi yang cerdik. Boleh beberapa bahasa. Dia ni. Dan dia ni alim dalam kitab Yahudi. Dia boleh baca kitab dia ni. Dia faham kitab. Dan dia ni ahli strategis. Orang yang bijak dari segi menyusun strategi untuk ni. Sebab tu dia dihantar. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Bazlul Majhud fi itsbati musyabahati Rafidah bil Yahud, satu usaha yang gigih untuk menyabitkan bahawa Syiah Rafidah ni adalah Yahudi, dalam tu dia bincang bahawa kehadiran Abdullah bin Sabak sebenarnya dia lebih bermaksud untuk dia begini, era Abdullah bin Sabak ni dia kemuncaknya selepas mereka melihat kita nak lawan, tentera Islam nak lawan kerajaan Madinah melalui peperangan gagal. Zaman Nabi mereka gagal. Zaman Sayyidina Waqar mereka gagal. Pokok Yahudi ni. Zaman Sayyidina Umar jatuh Parsi. Gagal. Akhir sekali zaman Sayyidina Uthman, mereka mula fikir nak buat macam mana. Kalau nak lawan secara ketenteraan, kita tak mampu. Sudah terbukti tiga zaman Nabi tak berjaya. Zaman Sayyidina Bakar tak berjaya. Zaman Sayyidina Umar bukan sekadar tak berjaya, jatuh kuasa besar Parsi. Akhir sekali puak dia mesyuarat, dalam kitab tu sebut kita kena lawan Islam dengan cara perang saraf, ghazwul fikri. Kita meresak masuk dalam kerajaan, masuk dalam mana kita laga-lagakan di kalangan tabi'i dengan sahabat dan sebagainya. Di situlah berlaku perang saudara dan sebagainya. Dan kejayaan pertama mereka adalah membunuh Sayyidina Uthman. Semua ini adalah merupakan perencanaan Abdullah bin Sabak. Dia ni orang hebat. Kalau nak jadi ketua penjahat, dia kena cerdik juga. Tak boleh bodoh-bodoh tak juga. Dia kena cerdik juga. Ni hadirat. Baik. Yang ke-21, tadilah. Nabi kata, jangan kamu mencaci maki para sahabat-sahabatku. Para ulama
yang menafsir, yang menghuraikan hadis ni, dia kata zaman sahabat tak ada berlaku caci maki sahabat. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak berlaku. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman itu yang mula-mula sekali membuat fitnah terhadap sahabat, khususnya Sayyidina Uthman. Ni pokok ni lah, dia panggil Syiah Ghulat yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Jadi dulu strategi dulu, kita katalah ni modus operandi dia lah, untuk supaya kerajaan ini dilihat tidak baik, kita jatuhkan pribadi pemimpin utama dia. Di mana dia buat tu? Dia burukkan Sayyidina Uthman di kawasan Mesir, dan dia cukup berjaya di Mesir. Di kawasan Iraq sebahagiannya. Di Syria dia tak berjaya. Kenapa tak berjaya di Syria? Di Syam lah, dulu Syam. Sebab di situ pengaruh Muawiyah sangat kuat. Pada tu Muawiyah ada situ. Muawiyah ni kita kata, tetapi mas pada waktu tu, zaman Sayyidina Uthman itu, Muawiyah sudah ada di situ. Moga habis dia sendiri. Yazid tu ketua tentera, antara ketua tentera Yazid bin Abi Sufyan. Itu hadirat. Baik, tak apalah tu. Jadi berdasarkan hadis ni, para ulama kata yang dimaksudkan dalam ayat tadi, jalan orang-orang yang beriman itu sahabat. Antaranya kerana hadis ni. Yang ke-22, secara umumnya para sahabat radhiyallahu anhum telah dijanjikan al-jannah. Hadirat boleh rujuklah surah At-Taubah ayat 100 tu, was-sabiqunal awwalun tu lah minal muhajirin wal ansar tu. Baca ayat tu lah. Yang ke-23, secara khusus sebahagian sahabat telah diberikan khabar gembira oleh Nabi SAW sebagai penghuni syurga. Itu silap spelling tu, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain sahabat. Kita kena ingat satu kali, kita kena terima hakikat ni. Menjanjikan syurga ni kalau secara umum kepada orang beriman, kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ikut sunnah Nabi, orang beriman yang ada ciri-ciri itu, semua dia akan dapat syurga insya-Allah. Tetapi Nabi sebut dengan lidahnya orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga untuk sahabat saja. Kita tak akan dapat sebab kita bukan berada di zaman Nabi. Ni sahabat Nabi ni orang yang Nabi sebut secara khusus. Ramai. Ada satu hadis tu 10 orang serentak Nabi sebut dalam satu hadis. Dia panggil hadis mubasyarah bil jannah. Patut ada sahabat Nabi sebut secara khusus, dia ni Bilal. Muawiyah tu Nabi kata ahli syurga tu dalam hadis saya. Penulis wahyu tu. Umur 17 tahun lagi penulis wahyu. Tu Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan main-main. Dan kalau kita baca sejarah sahabat dari sudut politik, dialah sahabat yang paling berjaya dalam politik Islam. Dialah paling jaya. Baik. Yang ke-24, para sahabat telah berhasil menguasai dunia sebagai membenarkan janji Allah di dalam kitabnya yang mulia. Ni tafsir Ibn Katsir semasa dia menghuraikan surah An-Nur. Boleh rujuk sendirilah, kita nak bicarakan mereka sebab anak-anak nak sebut sebuah kitab, kita akan baca selepas ni lah. Cuma nak perhatikan ni dulu. Jadi kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat 55, huraian Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir dia kata sebenarnya sahabat ni telah berjaya bawa Islam melepasi Jaziratul Arab, Kepulauan Arab, telah disebut dalam surah An-Nur ayat 55. Hak dalam hadis banyaklah. Bahkan Nabi pernah ketika berkhutbah tu Nabi tersenyum, kan? Ingat cerita. Kita tahulah ke hadis tu Nabi senyum. Sahabat terkejut tengok, "Wano?" Oh, kalau kita senyum masalah. Khatib tu ketika sedang khutbah tiba-tiba senyum. Kalau orang lain buat masalah besar. Ni Nabi buat. Selepas tu ditanya Nabi, kenapa Rasulullah senyum? Tiba-tiba berhenti sejenak senyum. Tunjuk muka ibtisam, senyum, talqul wajh, senyum, nampak ceria. Lepas tu Nabi cerita, Allah tunjukkan kepada aku, mana selepas ini ada sahabat-sahabat aku jihad fi sabilillah, menyeberangi lautan di atas armada perang, menyeberangi lautan untuk bawa Islam ke seberang laut. Pada waktu itu tak berlaku lagi. Di zaman siapa berlaku? Zaman Muawiyah lah. Perkara itu berlaku di zaman Muawiyah. Hak kapal tu ada dah sebelum tu pun. Tapi kapal perang bawa Islam ke seberang laut, bawa tentera pergi untuk sebar ke agama. Berlaku di zaman, dan Nabi kata wajabat. Confirm syurga. Ni tentera ni. Siapa tu? Penuh perahu kapal tu sahabat. Dan juga tabi'in. Hak perempuan apa ada? Tu itulah umur haram jatuh tu. Baik, tak apalah. Yang ke-25,
Perjalanan hidup orang-orang mukmin yang paling kuat dari sudut ukhuwah Islamiyahnya ialah para sahabat, berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta realiti sejarah mengesahkannya. Ni kalau nak sebut banyak benar ni contoh ni. Kalau kita ambil mula-mula hijrah, bahaya ke hadrat? Pelik. Popok Ansar ni pelik. Dia boleh buat tu. Dalam riwayat, bila popok Muhajirin berhijrah ke Madinah tu, dia boleh beri harta dia, boleh beri rumah dia. Ada setengah tu cerai isteri dia, 4 orang tu pilih nak mana. Siapa begitu dalam hadis? Nak buat kita lagu tu. Tinggi je dia. Lepas tu ada hak miskin tu, ada hak miskin saya tengok dalam beberapa riwayat tu ada sahabat, dia tak sebut nama. Dia ni hanya ada kebun cukup untuk keperluan keluarga. Sanggup. Okey, mari kerja dalam kebun saya, untung bagi 2, 50-50. Siapa tahu tu? Lepas tu dalam Quran sebut, ni dia panggil sikap ithar, dia panggil. Sikap ithar, sanggup melebihkan orang lain walaupun dia juga memerlukan perkara itu. Ni cerita hak terjatuh dalam medan perang kan. Lepas tu dia dahaga air, alma. Tiba-tiba petugas-petugas wanita nak pergi beri air pada dia, dia dengar sahabat dia hak juga sudah rebah tu, minta air alma. Dia kata bawa pergi pada dia dulu lah. Mungkin dia lebih memerlukan. Bila bawa air pada orang tu, mari pada dia, mati dah dia. Peristiwa ni diabadikan dalam Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup lebih ke orang lain walaupun mereka juga dalam keadaan terdesak pada waktu itu. Sifat sahabat tu sebut dalam Quran. Sebab tu ulama kata tak ada orang lain. Yang dimaksudkan jalan orang-orang beriman dalam ayat 115 surah Yunus tu adalah para sahabat. Ini dalil dia. Yang terakhir, yang ke-26, di dalam ayat yang mulia ini, di dalam ayat yang mulia ini, ayat mana? Ayat itulah ayat surah An-Nisa tu. Wa man yushakikillah itulah. Ayat tu. Ni dalam ayat ni lah. Allah Azza wa Jalla tidaklah mencukupkan firman dia sekadar berfirman, dan sesiapa yang menentang wa man yushakikillah. Lepas tu sebut war rasul. Wa man, cuba tengok semula ayat tu, baca daripada awal. Baik. Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Bukan setakat tu. Ayat ni bukan setakat, dan sesiapa yang yushakik. Yushakik ni dia beberapa makna. Setengah ulama kata menyusahkan, yushakik. Setengah ulama kata menentang. Setengah ulama kata makna lawan, makna tidak terima. Sama ada menentang, menyusahkan, semua itu merujuk pada tidak menerima ajaran Rasul. Allah bukan sebut setakat itu. Untuk dikatakan masuk neraka Jahannam itu, yang dianggap sebagai wasa'at masira tu, bukan sekadar dia menentang ajaran Rasul, tidak. Untuk dihumban dalam neraka Jahannam, yang dianggap sebagai wasa'at masira. Tetapi untuk dijadikan sebab mereka disesatkan, bahkan dirangkaikan dengan, dan orang itu pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman. Justru ayat ini dengan jelas menegaskan punca mereka disesatkan adalah kerana sikap mereka yang telah menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kegagalan mereka mengikuti jejak kehidupan beragama anak-anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dalam agama dengan nama sahabat itu. Bahkan kesan yang paling dahsyat ukuran menyelisihi Rasulullah dan para sahabat, Allah Azza wa Jalla menegaskan di akhir ayat, kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita perhatikan ayat ni, ana tidak sebut di sini. Jadi bila ana rujuk balik tu, dia ada poin yang sepatutnya kita masuklah, tapi ana tak masuk sebab masa buat ni tak tengok iaitu. Ada setengah ulama kata ayat ni menjelaskan kepada kita, tak mungkin seorang itu akan tegak di atas agama yang betul kalau dia kata dia nak ikut Nabi saja, tak seikut sahabat. Tak mungkin. Berdasar pada ayat ni. Tak mungkin seorang itu kata saya tak seikut sahabat. Sahabat bukan Nabi. Saya nak ikut Nabi saja. Tak mungkin. Sebab Nabi berjaya membawa ajaran tauhid, tukar ajaran syirik di tanah Arab menjadi negara tauhid, tukar syirik bertauhid. Bukan Nabi berseorangan. Nabi tidak seorang. Dan ulama kata Nabi hijrah tu pun kerana nak cari pengikut yang setia. Sebab di Mekah
tanah dia tak subur pada waktu itu. Bayar ke 13 tahun 150 orang setengah ulama kata hak masuk Islam di Mekah. Bayar ke? Jadi makna Nabi pergi ke Madinah tu kenapa? Nak cari penyokong, nak cari orang mukmin. Pergi sana tu 500 orang sudah ada duk menunggu Nabi. Hasil kerja dakwah Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Mu'az itu. Cuba bayangkan tak? Terus boleh bentuk kerajaan. Ana baca huraian seorang tokoh besar, Dr. Ahmad Ali As-Salabi, dia kata mengikut maklumat dalam kitab-kitab dalam sirah lah, dia kata sebenarnya masyarakat kafir Quraisy di Mekah terkejut. Dia tak jangka Nabi bila Nabi dalam hadis Nabi sebut, wahai bumi Mekah, kan kita baca semalam baru. Kita baca di Masjid Langgar tu. Aku sayang nak tinggal kamu. Nabi sebut dia sayang nak pergi Madinah, sayang nak tinggal Mekah tu. Tapi aku terpaksa pergi kerana aku diusir. Kalau tidak aku tak akan tinggal ke kamu. Kan Nabi sebut gitu. Jelas dari riwayat tu. Bahkan setengah riwayat Nabi mengalihkan air mata nak meninggalkan Mekah tu sebab itu tanah kelahiran dia. Pusat Islam hak sebenar. Ada Kaabah di situ. Tapi Nabi pergi juga atas maksud nak supaya ada sokongan. Sebab nak meretah, nak tegak agama. Dia tak boleh seorang. Jadi siapa dia tu? Hak menjadi tulang belakang Nabi. Punca kejayaan Nabi. Para sahabat. Para sahabat. Sejarah tak boleh nak nafikan tu. Bak ni sebutir Syiah tak boleh kata gabung. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala aja. Ni takdir, ni orang panggil takdir. Kita bukan nak menghina Sayyidina Ali. Takdir Sayyidina Ali ahli syurga. Zaman Sayyidina Ali, bacalah kitab sejarah mana pun. Islam tak tersebar zaman itu. Islam tak tersebar zaman itu. Ulama kata 1 inci pun peluasan jajahan takluk Islam tak berlaku. Sebab konflik dalam hidup balas sama sendiri hidup perang zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meretah 3 tahun lebih ya. Sedih, saya baca pun sedih. Sehebat Sayyidina Ali. Ana baca dalam kitab Syiah. Pokok Syiah ni hak duduk jadi tentera Sayyidina Ali, nah penyokong dia. Dia cuba nak memperli Sayyidina Ali. Dia kata kenapa dia kata? Zaman Sayyidina Bakar berlaku perluasan dakwah Islam. Bawa mana daripada satu tempat berjalan dakwah itu. Zaman Sayyidina Umar lagi hebat. Zaman Sayyidina Uthman pun berlaku penyebaran agama. Tapi kenapa zaman tua ni Islam statik, tak bergerak? Dalam kitab Syiah Sayyidina Ali kata mudahlah. Sebab 3 orang khalifah pertamanya rakyat dia semua seperti aku. Tapi nasib aku, rakyat aku seperti kamu. Rakyat aku ni Allah takdirkan seperti kamu. Sebab tu aku tak boleh nak buat apa. Susah hadirat Sayyidina Ali. Sebab tentera dia pernah dia tanya. Ni tentera dia ramah lah. Dia tanya siapa dia yang terlibat. Dia ni dalam proses siasatan. Siapa dia terlibat. Walaupun dia tidak bunuh Sayyidina Uthman, tapi dia terlibat. Turut serta dalam gerakan itu. Walaupun dia tidak bunuh dengan tangan dia Sayyidina Uthman. Hak akak tangan itu lebih ramai yang hak tidak akak tangan. Dalam kitab Syiah pun sebut gitu. Dalam kitab Ahli Sunnah pun sebut gitu. Sebab itulah Sayyidina Ali hantar, hadir kena faham cerita. Sebab tu Sayyidina Ali hantar surat pada Muawiyah di Syam. Minta bai'ah pada aku dulu. Perkukuhkan kerajaan pusat ni. Pada waktu tu. Sebab apa? Sebab lama pembunuh Sayyidina Uthman ni terlibat dalam kerajaan Sayyidina Ali di Kufah tu. Ijtihad Muawiyah kata aku akan bai'ah kalau kamu bertindak dulu. Tu masalahnya. Moga Muawiyah ni dia tentera. Dia bukan main-main. Dia kata kalau kamu tak mampu nak tangkap pembunuh Sayyidina Uthman yang sudah begitu ramai masuk dalam kerajaan, dia kata aku sanggup turun dengan tentera aku. Kita akan kutik seko-seko tu. Tu kalau terjemah yang mudah. Muawiyah kata kita pergi ambil sore-sore. Kamu rakyat yang nama gapo? Makna Muawiyah akan turun dengan tentera dia. Tentera Muawiyah ni besar dia. Anda baca sejarah dia ada 5 pengkala tentera di Syam. Salah satunya Aleppo hak kena bom tu. Itu salah satu. Dia tentera Muawiyah. Memang hebat. Sebab itulah kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini kukuk mana pun, walaupun kita nampak Sayyidina Ali itu gagal, tetapi ulama kata sangat banyak pengajaran, pelajaran, iktibar yang kita boleh ambil. Mana kalau kerajaan Islam tidak bertindak tegah terhadap musuh yang bernama munafik, itulah yang akan berlaku. Musuh yang munafik ini lebih bahaya daripada musuh yang tidak munafik. Bahaya je. Bahaya, sangat bahaya. Itu kesimpulan besar yang dibuat oleh Dr. Ali Ahmad As-Salabi. Begitulah hadirat. Jadi habislah ni. Cumanya untuk
sesi selepas ni lah. Oleh kerana kitab Mishkat tu Ustaz Nasir dalam proses duduk tengah buat. Jadi untuk sementara ni kita baca ana cedek lah. Kitab ni sebenarnya hak Arab dia ada dengan ana. Kitab ni 10 prinsip keselamatan. Ni dia bincang tentang hadis. Hak Nabi sebut kalau nak selamat kena buat gini. Dan dia kemukakan banyak dialog Nabi dengan sahabat. Ditulis oleh penulis asal kitab Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Jadi kitab ni diterjemah oleh anak Ustaz Nasir lah. Anak sulung dia, perempuan. Dan Ustaz Nasir semok lah. Jadi kita support usaha dia tu. Kita guna di minggu depan. Cuma nak baca lah poin pertama tu. Mukaddimah baca sendiri, nak baca poin selalu. Dia 10 poin. Ni 10 poin ada ni. Tapi semuanya hadis Nabi. Harga dia ni berapa? Ni tak silapnya ni RM15. RM15. Jadi minggu depan siapa nak beli boleh belilah kitab ni. Kita mari boleh 2 gun ni kitab ni. Pakai ambil. Dia harga dia nya RM15 saja. Ana jangkanya kita baca dalam sekitar 2 bulan lebih kita. Bila siap kitab sambungan Mishkat itu, kita akan sambung lah. Cuma anda nak baca poin pertama kan. Bagus kitab ni. Bagus kitab ni. Sebab anda baca, anak sebelum ni anda baca Arab dia. Baik, kita pergi pada poin selalu lah. Pada poin selalu. Pertama sekali, kitab ni perbincangan dia secara khusus hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut prinsip-prinsip. Maknanya perkara-perkara besar yang kita orang Islam kena buat supaya selamat daripada api neraka. Itu bahasa mudah. Itu bahasa mudah. Ni. Di sini saya nak ambil poin yang pertama. Poin yang pertama, ana bacalah dulu sebab kalau kita tak baca muka kitab tak ada buat kita ni. Ana baca 10 prinsip tu. Baca tajuk saja. Takut dia marah. Tak ada kitab baca dah. Kita baca tajuk saja dulu. Baca tajuk saja. Tajuk yang pertama, prinsip yang pertama, tauhid kepada Allah dan ikhlas beribadat kepadanya. Mana kita kena pastikan tauhid kita tu tidak tercemar dengan syirik. Bunga-bunga syirik pun tidak boleh ada. Kena pastikan itu sebelum meninggal dunia. Meninggal dunia adalah keadaan tahqiqut tauhid. Baru kita selamat. Sehingga dia ada bincanglah, dia ada kemukakan hadis di bawah. Tajuk ni, sehingga kalau seseorang tu nasib dia tak baik, masuk neraka dulu pun. Kalau ada tauhid, dia tak kekal dalam neraka. Tu nak ayatnya, besarnya tauhid. Tu poin pertama. Poin yang kedua, nak selamat, tak ada pilihan kedua, pilihannya satu saja. Orang tak panggil pilihan lah kalau sah. Kena ikut sunnah Rasulullah. Semua, dari semua aspek yang kita boleh buat. Sebab kita ni kalau sunnah dari segi pemerintah, kita nak buat mana, kita bukan merintah pun. Tapi Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan disoal dari sudut kepimpinan, mengikut peringkat. Setiap kamu, bahkan dalam riwayat perempuan pun Nabi kata pemimpin juga. Sebab perempuan ni ada anak, dia urus anak dia. Mana dia pemimpin untuk peringkat keluarga dia. Perempuan sendiri pun Nabi kata pemimpin. Dalam setengah riwayat. Jadi kalau kita tak ikut sunnah Nabi, bukan sekadar tak boleh masuk surga, nak minum air daripada mahsyar pun tak boleh. Itu dia ada sebutlah dalam riwayat. Sebabnya di hari akhirat ni hadirat, sebelum seseorang itu ditentukan dia ni destinasi dia syurga ke neraka ke, lama tu duduk di situ. Air hanya ada di kolam Nabi sahaja. Tak ada. Allah tak bekalkan air di tempat lain. Dan malaikat penuh duduk jaga situ. Malaikat kenal ni puak-puak mubtadi', puak-puak yang telah menyelewengkan ajaran Nabi. Walaupun pakai piyah, pakai serban besar kereta buat swagon pun. Tapi kalau dia langgar sunnah Nabi, dia tak boleh minum air. Sah kau nak masuk syurga. Bahkan ulama kata dihalang minum air di kolam Nabi, itu sudah tanda dan isyarat bahawa nasib orang itu adalah minal khasirin, dari kalangan orang-orang yang rugi. Prinsip yang ketiga, takut kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita nak pupuk perasaan takut kepada Allah SWT sehingga kita menjadi muttaqin. Ni dia bincang lah. Ni saja dia bincang ni sekitar 8 muka surat. Dia bincang ni saja. Jadi jangan hadiat berkata, rupanya satu kuliah, satu prinsip. Tak. Tidak gitu. Boleh jadi satu prinsip tu, boleh 2 kuliah wali. Sebab setengah tu panjang. Ana tengoklah sebelum ni ana baca. Jadi dia mari banyak. Dia memang cukup menarik lah.
Dr. Abdul Razak tulis. Yang keempat, menjaga lidah. Lidah ni punca. Menjaga lidah ni hadirat dalam konteks komunikasi. Menjaga lidah ni maknanya komunikasi. Gaklah ni komunikasi, lidah bukan utama. Media alternatif, medsos ini. Itulah orang panggil sistem komunikasi yang paling meluas. Tidak lidah lagi. Jadi lidah hanya simbol kepada komunikasi. Sekarang ini yang mengambil tempat lidah tu adalah ni alam maya ni. Online, secara online. Tu bahaya. Duk dalam bilik air, duk nak berak tu boleh mengupak lagi. Tu bahasa mudah. Bahasa mudah. Baik, yang kelima. Kalau nak selamat kena jaga tu. Tu maksud prinsip tu. Prinsip yang kelima, membebaskan diri dan menjauhkan diri daripada fitnah. Fitnah ni ada dua. Fitnah diri sendiri dan juga fitnah di luar. Fitnah isteri, fitnah anak, fitnah pengikut, fitnah pemimpin, fitnah harta benda. Tu dia panggil secara khariji. Dan diri kita sendiri pun boleh jadi fitnah. Dia bincang dengan kemukakan beberapa hadis. Prinsip yang keenam, banyakkan berdoa dan meminta tolong kepada Allah. Prinsip yang keenam, banyakkan berdoa. Ini kita akan bincang. Apa doa tu, apa dia sebenarnya? Apa hakikat doa tu? Dan meminta tolong kepada Allah. Prinsip yang ketujuh, melazimi taubat dan istighfar. Kita buat salah setiap hari. Apakah kita taubat setiap hari? Maknanya kalau bersalah setiap hari tapi tak bertaubat setiap hari, itu bermasalah. Baik, yang ke-8, prinsip yang ke-8. Berwaspada daripada ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Rasa bangga diri. Kata Imam Ghazali, perasaan rasa diri lebih pada orang lain, dia akan menghasilkan, mengeluarkan banyak penyakit-penyakit hati yang lain. Baik, yang ke-9, mengingati hari perhitungan, yakni hari hisab di mahkamah Allah, dan kena ingat kita semuanya akan berdiri menghadap Allah SWT. Ingat waktu dia membentuk akhlak. Dia menyebabkan kita jadi jujur. Itu prinsip lah, dia bincang. Dia bincang ni lebih kurang 7 muka surat. Dia bincang ni saja. Yang terakhir, prinsip yang ke-10, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menegah dari yang mungkar. Kena ingat ni, prinsip inilah yang menjadi prinsip dominan di kalangan sahabat. Cuba baca ayat tadi kan tak? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kenapa sahabat dikatakan generasi terbaik? Allah sebut dua sifat utama. Apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka ni siapa diangkat, dinobatkan sebagai generasi terbaik di muka dunia, tak pernah ada generasi sebegitu. Kerana dua sifat ni. Mereka suruh buat dan mereka larang orang buat perkara yang mungkar. Tu sifat dia. Jadi 10 prinsip tadi insya-Allah kita akan bincang dalam kitab ni. Jadi kitab ni minggu depan ni kita akan bawa. Dah harga je RM15 sekali dengan derma. Untuk aktiviti dakwah kita lah. Sebab duit ni ialah ana sebut selalulah. Hak ni kita nak masuk dalam tabung kita untuk program dakwah kita. Tu. Gitulah hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.